Assalamualaikum, nama saya Nasha Azrina binti Muhammad Caihan, C19A0369. Untuk projek akhir teknik perfilman visual, kumpulan kami akan membuat video vlog yang bertajuk Heritage Work. So, saya akan menunjukkan apa sejarah ataupun warisan yang masih dikalkan sehingga kini di Kota Kinabalu. Ini merupakan pejabat pos Jesselton yang lama, adalah salah satu bangunan tertua yang masih berdiri di Kota Kinabalu. Hari ini, ia adalah kediaman Lembaga Pelancongan Negeri Sabah dan baru-baru ini telah melampaui usia 100 tahun. Mercu tanda Sabah ini dibuka secara rasmi pada 16 Mac 1918. Bangunan ini adalah satu daripada beberapa yang beruntung yang mana selamat daripada pengeboman sekutu semasa Perang Dunia Kedua. Sebenarnya, pengeboman Borneo di Perang Dunia Kedua adalah sebab utama bahawa tidak ada bangunan bersejarah yang berdiri di Sabah hari ini, dan ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi lambang kepada warisan negeri Sabah pada masa kini. Seterusnya, terdapat Jesselton Hotel, iaitu hotel yang paling tertua di Kota Kinabalu, Sabah. Sejak tahun 1994, hotel ini sangat mendapat sambutan dari para kenamaan dan sangat dipelihara dan dijaga sehingga kini. Antara orang kenamaan yang pernah menginap di Jesselton Hotel ialah Muhammad Ali, peninju hebat dari Amerika Syarikat pada tahun 1973. Berikutan kehancuran setelah Perang Dunia Kedua, Gabina Kolonial Inggris Jesselton iaitu Sir Herbert Raffhorn mendorong para pengusaha China Hong Kong Britain untuk melabur dan membina semula Bandar Jesselton. Hotel ini kemudian dijual kepada pemimpin Cina, Sabah Kho Siak Chiu, yang kemudian memindahkan pengurusan hotel kepada Wang Zifat yang merupakan pengasas Gardenia Asia Tenggara. Akhir sekali, saya ingin memperkenalkan Jalan Gaya atau lebih dikenali sebagai Gaya Street oleh orang Sabah. Jalan Gaya ini merupakan kawasan pertama pada era penjajahan British yang mana sebelum ini Kota Kinabalu dikenali sebagai Jesselton, merupakan kawasan yang pertama membangunkan perumahan kedai pada tahun 1902. Kawasan perumahan kedai ini sangat lama, namun Jalan Gaya ini sehingga kini menjadi tempat popular tidak kira dalam kalangan penduduk tempatan, masyarakat luar maupun pelancong. Di kawasan ini, berbagai aktiviti harian dilakukan, antaranya ialah Sunday Market ataupun Sunday Night Market, di mana terdapat banyak aktiviti, antaranya iaitu aktiviti menjual beli perniagaan, aktiviti busking, dan juga aktiviti pesta menari. Itu saja yang saya ingin menunjukkan warisan ataupun sejarah yang masih ada sehingga kini di Kota Kinabalu, Sabah. So, bagi mereka yang ingin mengetahui lanjut ataupun ingin merasai sendiri keunikan yang ada di Sabah, jangan segan silu, datanglah ke Sabah. Assalamualaikum, nama saya Amir Bagis binti Muhammad Asri, nombor kad matrik C19B0036. Tanpa membuang masa, saya akan mempersembahkan sebuah travelog berkenaan dengan bangunan tertua di wilayah Kuala Lumpur iaitu bangunan Sultan Abdul Samad. Mari kita saksikan. Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan di antara bangunan lama yang terdapat di Kuala Lumpur dan merupakan bangunan warisan yang masih dilindungi keaslian reka bentuknya. Bangunan ini tersegam indah di hadapan dataran merdeka. Anda boleh bersantai untuk menikmati pemandangannya yang lebih-lebih lagi memukau jiwa pada waktu malam sambil menikmati angin bandar. Dibina pada abad yang ke-19 iaitu pada tahun 1893, bangunan ini memiliki reka bentuk Mughal dan Moorish dengan pengaruh Islam berdasarkan 3 buah kubah yang terdapat padanya. Pada awalnya, bangunan ini dikenali sebagai pejabat baru kerajaan, namun pada tahun 1948, setelah Persekutuan Tanah Melayu terbentuk, bangunan Sultan Abdul Samad dinamakan sebagai Sekretariat Persekutuan. Pada tahun 1974 pula, pejabat-pejabat kerajaan negeri Selangor telah dipindahkan ke Shah Alam, dan sejak dari itu, bangunan ini telah diberi nama yang baru bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah dari tahun 1857 ke 1898, iaitu Sultan Abdul Samad. Strukturnya sangat sinonim dengan Bandar Raya Kuala Lumpur hatta negara Malaysia berikutan. Di sinilah lokasinya sambutan perayaan-perayaan penting akan diajukan dan disambut oleh rakyat Malaysia seperti sambutan Hari Merdeka, sambutan Tahun Baru serta acara-acara dan sambutan lain yang berkaitan dengan pelancongan negara.
Bangunan Sultan Abdul Samad telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan dalam kategori tapak warisan pada tahun 2007 oleh Jabatan Warisan Negara, Kementerian Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia di bawah Akta 645. Bangunan ini dibina pada tahun 1893, tetapi peletakan batu asas bagi bangunan ini hanya dibuat pada 6 Oktober 1894 oleh Sir Charles B.H. Mitchell yang merupakan gubernur negeri-negeri Selat ketika itu. Arca yang terdapat di bangunan ini adalah berbentuk ladam yang tajam dengan jarak antara dua tiang yang berbeza. Ia diperbuat daripada batu-batu yang dicat hitam. Menara jam besar yang terletak di tengah-tengah diimbangi oleh dua menara kecil di sudut bangunan. Tangga pilin di menara kecil menghala ke arah menara seolah-olah melambangkan keagungan bangunan ini. Ia menjadi sanjungan rakyat dan kebanggaan rakyat Malaysia sebagai salah satu bangunan bersejarah yang terkenal. Assalamualaikum, saya Nurhayani binti Azmi, pengguna matrik C19A0497. Hari ini saya ingin menceritakan tentang salah satu tempat yang bersejarah di Kelantan, iaitu Istana Jaha. Istana Jaha ni dia terletak berhampiran dengan salah satu istana lain, iaitu Balai Besar, yang mana ia terletak berhampiran dengan Balai Besar yang berada di tengah-tengah bandar Kota Baru. Istana Jaha dibina semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua sekitar pada tahun 1837 hingga 1886. Tujuan bagi pembinaan Istana Jaha ni adalah bertujuan untuk cucunya, iaitu telah diberi nama Lok Kundur Bendahara. Namun begitu, berikutan daripada kemangkatan Sultan Muhammad yang kedua pada tahun 1886, dan dari situ takhta negeri Kelantan juga telah diganti oleh Sultan Ahmad. Namun begitu, semasa kemangkatan Sultan Muhammad yang keempat pada tahun 1920, almarhum telah disembadikan di istana tersebut, iaitu Istana Jaha. Pada bahagian ruangan pameran istana tersebut terdapat beberapa bahagian yang telah dikategorikan di dalam istana tersebut. Sebagai contoh, di dalam istana tersebut terdapat bahagian senjata, alat tradisi, pakaian perkahwinan diraja negeri Kelantan dan juga sebagainya. Ianya merupakan hal yang berkaitan dengan Kesultanan negeri Kelantan. Istana Jaha ni dia terletak di bahagian sisi Balai Besar, di mana di bahagian tengah istana. Meskipun pada masa kini pembinaan bangunan yang begitu pesat yang telah berlaku di sekitar kawasan istana tersebut, namun begitu ia tetap tidak menjejaskan bangunan warisan negeri Kelantan yang mana ia banyak menyimpan sejarah-sejarah yang telah berlaku di negeri Kelantan.